Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 2, bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Okay. Alright. Okay, jadi kita lihat pertama sekali apa yang kita akan belajar dalam bab ni. Pertama sekali kita akan belajar tentang sistem pemerintahan. Yang kedua kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Okay. Jadi dua bahagian ini yang kita akan lihat contoh kegiatan ekonomi serta kita akan lihat bagaimana 7 kerajaan alam Melayu yang kita belajar sebelum ni dalam sistem pemerintahan dia. Okay. Jadi pertama sekali kita recall semula ada 7 kerajaan alam Melayu. Pertama kerajaan Funan, Champa, Angkor, Majapahit, Sriwijaya, Gangganegara dan Kedah Tua. Kita lihat pertama sekali sistem pemerintahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan? Okey, sistem pemerintahan ni secara senangnya kita nak faham sistem pemerintahan ni ialah apabila sebuah kerajaan tu ada seorang ketua. Okey, ada undang-undang. Okey, ada cara dia nak memerintah dia punya rakyat dan sebagainya. Okey, jadi sistem pemerintahan ni bila kita dengar sistem pemerintahan maksudnya dalam suatu kerajaan atau negara itu ada seorang ketua. Okay. Jadi dalam sistem pemerintahan alam Melayu, okay, ada dua perkara yang kita akan lihat. Pertama, kita akan lihat gelaran raja. Okay. Kita lihat gelaran raja dan kenapa penting raja-raja di alam Melayu ini menggunakan gelaran. Okay. Sebabnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan ataupun kehebatannya. Okay? Dan supaya rakyat akan menyerahkan tak setia kepadanya. Okay, jadi kita akan lihat apa gelaran-gelaran yang digunakan untuk setiap kerajaan. Yang kedua, kita akan lihat pemerintahan pusat di wilayah. Maksudnya di bahagian pusat, siapa yang bantu raja. Dan di bahagian wilayah, macam mana dia pecahkan wilayah tersebut. Okay? Jadi untuk pengetahuan juga, sistem pemerintahan alam Melayu ini untuk 7 buah kerajaan yang kita akan lihat ini, dia mengamalkan sistem pemerintahan ada 2 peringkat ya. Yang pertama, golongan atas ialah golongan yang memerintah. Maksudnya raja, bangsawan dan bawahnya pula golongan diperintah. Maksudnya golongan rakyat. Okay. Baik. Jadi kita lihat pertama sekali kerajaan Funan. Okay. Gelaran yang digunakan oleh Raja Funan ketika itu pertama sekali Kurung Banam yang bermaksud Raja Gunung. Yang kedua Raja Diraja, okay, yang bermaksud Raja segala raja. Dan yang ketiga ialah Cakravatin, okay, pemerintah alam sejagat. Okay, kalau kita lihat gelaran ini dia menunjukkan raja ni berada di satu tempat yang hebat, contohnya di gunung. Okay. Dan mengatakan bahawa raja ini adalah segala raja. Maksudnya gelaran ini dibuat supaya raja ini nampak hebat. Okay? Kenapa raja pun nampak hebat? Supaya rakyat-rakyat mereka akan menyanjung atau akan mentaati, okay, pemerintahan mereka. Baik. Seterusnya kita lihat pemerintahan di kerajaan Funan ini. Okay? Pemerintahan di kerajaan Funan dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Okay. Terdapat 7 buah wilayah, okay, dibahagikan dan diketuai oleh raja kecil. Siapa raja kecil ini? Mereka merupakan putera-putera raja, anak-anak kepada raja. Okay, jadi raja-raja ini dipecahkan kepada anak-anaknya ini untuk mentadbir wilayah-wilayah. Okay. Apa dimaksudkan dengan wilayah? Wilayah maksudnya di dalam kerajaan Funan itu ada wilayah ataupun kalau sekarang mungkin kita panggil negeri. Okay. Jadi mereka terdapat wilayah-wilayah yang diperintah. Okay. Alright, itu kerajaan Funan. Yang kedua kerajaan Champa. Okay, gelarannya ialah Raja Diraja. Okay. Dan raja mereka ini diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Maksudnya Dewa Siva ni ialah Tuhan mereka.
Tapi dan mereka mengaitkan raja mereka, okay, dengan Dewa Siva. Maksudnya nak tunjukkan raja ini, okay, ada kaitan dengan Tuhan mereka. Okay. Jadi kalau kita lihat pemerintahan di Champa, dibantu oleh pembesar, okay, dan pembesar ni buat apa? Dia mengutip cukai, menjaga keamanan, mengukuhkan pertahanan. Okay. Selain itu juga, kita lihat dekat Champa ni ada 5 buah wilayah. Dan wilayah-wilayah ini namanya ialah Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kaltara dan Panduranga. Okey, ini sama juga wilayah tu macam kawasan-kawasan kecil yang ada dalam Champa. Okey, seterusnya kita lihat Sriwijaya. Okey, gelarannya yang digunakan oleh raja ketika itu, okey, seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Okey, nak tunjuk raja ni adalah raja berada di gunung di tempat yang tinggi. Pada masa yang sama juga dia merupakan maharaja di pulau. Maksudnya dia nak menggambarkan bahawa raja ketika itu amat berkuasa. Okey. Dan mereka percaya bahawa raja mempunyai unsur kesaktian dan raja dianggap sebagai Bodhisattva. Okey. Sebagai Bodhisattva. Sorry, ada kesalahan ejaan kat situ. Bodhisattva. Okey. Yang merujuk kepada peranan raja ini, okey, sebagai Buddha di bumi. Okey, itu maksud Bodhisattva. Okey, pemerintahan Sriwijaya pula dibantu oleh Yuvat Raja, Pati Yuvat Raja dan Raja Kumara. Okey, siapa mereka ini? Yuvat Raja ialah putera mahkota, maksudnya anak kepada raja. Patri Yuvat Raja ialah raja muda. Okey. Dan raja-raja ini juga dibantu oleh golongan agama, okey, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Baik. Jadi untuk Sriwijaya, mereka memecahkan kepada pentadbiran mereka kepada 2, okey, iaitu kedatuan dan pradatuan. Okey, kedatuan ditadbir oleh datu, datu ni macam ketua, okey, datu berketurunan raja, dan pradatuan ditadbir oleh datu bukan berketurunan raja. Jadi dia ada 2 bahagian ya. Kedatuan dengan pradatuan. Baik, seterusnya kita lihat kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor, gelaran yang digunakan adalah Dewa Raja. Okey, iaitu raja sebagai dewa. Okey, pemerintahan di Angkor dibantu oleh pembesar. Okey, pembesar ni siapa? Pembesar ni Matu Sultan lah. Okey, dia buat apa? Bertanggungjawab dalam keagamaan, okey, bertanggungjawab dalam keselamatan, pembendaharaan, okey. Dan di Angkor, mereka memecahkan kepada wilayahnya kepada daerah kecil dan kampung. Okey, maksudnya dalam wilayah itu ada daerah kecil dan juga kampung. Okey, jadi untuk memudahkan pemerintahan mereka. Baik, seterusnya kita lihat kerajaan Majapahit. Okey. Jadi Majapahit, raja-raja ni digelar sebagai Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Badhara. Okay, ada 3 gelaran ya. Okey, yang uniknya pemerintahan di Majapahit ini ia dibantu oleh Sabta Prabu dan pembesar. Okey, Sabta Prabu ni siapa? Sabta Prabu ni ialah majlis penasihat diraja. Dan yang uniknya dalam Sabta Prabu ni boleh dianggotai oleh wanita yang berketurunan raja. Dan ada kalanya raja juga boleh datang daripada kaum wanita, okey, di Majapahit. Dan Majapahit ni dipecahkan kepada 14 wilayah. Okey. Contoh-contohnya, okey, dan setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. Okey. Dan maksud kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan ni ialah maksudnya apa? Ia seperti daerah kecil dan kampung. Okey, maksudnya sama juga dengan kerajaan Angkor. Dalam wilayah itu mereka pecahkan lagi. Okey, untuk wilayah yang lain. Okey, seterusnya kita lihat kerajaan Kedah Tua. Okey. Dalam kerajaan Kedah Tua ini,
mereka tidak menjumpai gelaran yang digunakan oleh pemerintah ketika itu, namun mereka percaya, pengkaji percaya bahawa kerajaan Kedah Tua ini diperintah oleh seorang ketua, dan ketua ini menguruskan hal perdagangan, keagamaan, dan kerajaan Kedah Tua ini pemerintahannya berubah apabila sebahagian daripadanya menjadi di bawah pengaruh Sriwijaya. Jadi ia menjadi sebahagian daripada Pradatuan Sriwijaya. Maka pemerintahannya ada pengaruh daripada Sriwijaya. Pradatuan apa tadi? Pemerintahan yang dipimpin oleh datu yang bukan keturunan raja. Itu Kedah Tua. Lain sekali kita lihat Gangga Negara. Gangga Negara ni struktur pemerintahan dia tak jelas sangat, tetapi pengkaji sejarah percaya bahawa mereka bertanggungjawab bahawa mereka menggunakan sistem pemerintahan beraja. Okey, kita tengok apa yang di komen ini. Baik, kita teruskan dengan bahagian kedua. Bahagian kedua kita teruskan dengan sistem ataupun kegiatan ekonomi. Pertama sekali kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Ekonomi kat sini secara ringkasnya untuk kita faham ialah satu perkara yang berkaitan dengan kewangan ataupun berkaitan dengan perdagangan. Itu yang mudahnya lah ekonomi itu. Kegiatan ialah apa? Kegiatan ialah macam aktiviti. Jadi kegiatan ekonomi yang dimaksudkan kat sini kita nak lihat apakah aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat alam Melayu ini untuk meningkatkan ekonomi dia ataupun untuk menjana duit ataupun untuk menyara diri mereka. Jadi kegiatan ekonomi kerajaan alam Melayu ini dibagikan kepada 4. Pertama pertanian, kedua perdagangan, ketiga hasil laut dan hasil hutan, keempat ialah perlombongan dan pembuatan. Jadi 4 perkara ini kita akan lihat apa contoh-contoh yang dilakukan untuk setiap kerajaan. Kita mula dulu dengan pertanian. Baik. Jadi pertanian kat sini kita pecahkan pada 3. Dalam kerajaan alam Melayu ini kebanyakan kerajaan mereka sebahagian besarnya menjalankan kegiatan pertanian menanam padi. Sebagai contoh, kerajaan Funan, Angkor dan Champa. Kerajaan Funan, Angkor dan Champa ni, kerajaan Funan dan Angkor dia terletak kat lembah Sungai Mekong dan ia berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. Jadi tasik ini yang mengairi tanaman-tanaman mereka. Maksudnya air daripada tasik-tasik tersebut. Yang seterusnya, kerajaan Angkor juga membina bari. Bari ni apa? Ia ialah satu kolam yang untuk menyimpan air bagi mengairi tanaman padi tersebut. Selain itu, kerajaan Majapahit, kegiatan pertanian dia, airnya dibekalkan daripada Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas. Manakala kerajaan Sriwijaya, padi yang diusahakan ialah padi sawah. Dan padi sawah itu berada di kawasan pedalaman di tanah tinggi. Alright. Seterusnya, kerajaan alam Melayu masyarakatnya juga membuat pertanian ataupun penanaman rempah ratus. Penanaman rempah ratus ini seperti apa? Bunga cengkeh, bunga pala dan ladi hitam. Penanaman ini kebanyakannya berada di Kepulauan Maluku, di Pulau Banda, di Sumatera dan Jawa. Di kerajaan Majapahit dan Sriwijaya terutamanya. Dan selain itu ada juga tanaman lain seperti pisang, tebu. Bukan tebu tapi tebu.
Okay, ke kacang, kelapa, sayur dan tanaman yang lain. Okay, mereka juga ada menangkap ikan dekat sawah dan paya dan ada juga yang membuat perusahaan mendapatkan kulit kura-kura. Okay, jadi itu contoh siapa yang tak kenal padi, itu padi. Okay, ini tebu. Okay, ini pisang. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, perdagangan. Okey, di dalam perdagangan ini kita akan lihat 3 perkara juga. Pertama, kita lihat faktor. Bagaimana kerajaan alam Melayu ini berjaya dalam sudut perdagangan. Okey, faktor yang pertama yang paling popular ialah kedudukannya yang berada di laluan perdagangan antara timur dan barat. Okey, jadi banyak kapal-kapal perdagangan yang singgah untuk berdagang di alam Melayu. Dan tambahan pula, kerajaan alam Melayu ini mempunyai kemudahan pelabuhan. Apa maksud pelabuhan? Pelabuhan ialah tempat kapal-kapal berhenti, okey. Tempat macam parking lah ataupun pintu masuk sesebuah kerajaan itu, okey. Jadi di pelabuhan tersebut adanya bekalan air, okey, untuk para pedagang, adanya tempat tinggal, ada tempat menyimpan barang dagangan, okey, dan ada kawasan berjual beli. Jadi disebabkan perkara ini, kerajaan alam Melayu ini berjaya dalam perdagangan. Okey, baik. Yang kedua, kita lihat pula dari sudut pelabuhan. Okay, pelabuhan di Okyo, okay, kerajaan Funan, ada pelabuhan Palembang di Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain. Contoh kerajaan Angkor, Yasodapura, kerajaan Majapahit di Tuban dan sebagainya. Yang ini boleh rujuk buku teks muka surat 36. Okay, dan di setiap pelabuhan ini ada barang-barang dagangan yang didagangkan. Okay, beras, emas, perak, rotan. Okay. Okay. Seterusnya, kita lihat pula pedagang luar. Okay. Kerajaan Melayu dia tak berdagang dengan antara kerajaan alam Melayu saja, ada juga kerajaan daripada luar yang datang berdagang. Contohnya daripada China, okay, mereka berdagang sutra dan tembikar, daripada India mendagangkan kapak, kain kapas. Okay. Pedagang luar yang lain dari Arab, Parsi. Okay. Dia mendagangkan minyak wangi dan banyak lagi. Okay. Barang kaca, manik dan sebagainya. Okay, jadi ini menunjukkan bahawa antara kegiatan ekonomi yang amat popular ketika itu ialah perdagangan. Okay. Okay, dan seterusnya mereka juga melakukan pengutipan hasil laut dan hasil hutan. Okay, jadi antara contoh hasil laut yang mereka laksanakan sebagai kegiatan ekonomi ialah mereka mengutip gamat, okay, sebagai tujuan untuk membuat makanan dan perubatan. Okay. Selain itu rumpai laut sebagai makanan, mutiara sebagai perhiasan. Okay. Mereka juga mengutip hasil hutan, okay, contohnya mengutip gaharu, okay, sebagai pewangi dan perubatan, mengutip rotan, bahan binaan dan kraftangan, mengutip kapur, barus, okay, sarang burung sebagai perubatan. Okay, gambar kat atasnya ialah gamat. Okay. Alright. Dan akhir sekali kat kegiatan ekonomi perlombongan dan pembuatan. Okay, perlombongan ialah apa? Ialah kegiatan yang mencari hasil bumi. Okay, apa contoh hasil bumi yang ada? Ada emas, perak, biji timah. Okay, dan kebanyakan ini berada di Angkor dan Champa. Okay, sebagai contoh emas kebanyakannya jumpa di Lombong ataupun di Lombong di Pegunungan Hiu dekat Champa. Okay, dan sekali pembuatan. Okay, pembuatan ialah kegiatan ekonomi apabila barang-barang yang mereka jumpa ataupun yang mereka kutip, mereka ubah untuk membuat sesuatu yang lain. Sebagai contoh emas, mereka ubah dan buat menjadi barang perhiasan. Okay, tembikar, cuka kelapa, garam, gula dan minyak. Okay, jadi itu dia perlombongan dan pembuatan. Okay, maka tadi kita dah lihat ada 4 jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Yang pertama ialah kegiatan pertanian, kedua perdagangan, ketiga mengutip hasil hutan dan hasil laut, keempat perlombongan serta pembuatan.
Okay, maka untuk bab ini, okay, apa yang kita telah pelajari ada dua perkara. Pertama, kita telah lihat sistem pemerintahan di setiap kerajaan yang di mana amat penting untuk sesebuah kerajaan ini ada sistem pemerintahan. Okay, kerana untuk memastikan negara mereka atau kerajaan mereka hidup dalam keadaan yang tersusun, hidup dalam keadaan yang aman dan mengelakkan daripada huru-hara. Dan kita juga dah lihat kegiatan ekonomi, okay, di setiap kerajaan serta apa yang diusahakan. Okay, dan penting kegiatan ekonomi ini untuk mereka kerana kegiatan ekonomi ini yang akan menjana pendapatan. Kalau tak menjana pendapatan pun akan yang dapat menyara hidup mereka. Okay, jadi sekarang juga di Malaysia juga dua perkara ini, bukan di Malaysia saja, di kesemua negara, okay, dua perkara ini adalah perkara yang penting, okay, untuk meneruskan sesuatu kerajaan tersebut atau negara tersebut, sistem pemerintahan serta kegiatan ekonomi. Okay, jadi itu saja dalam bab 2. Okay, macam biasa slide ini, okay, ialah template daripada slide Go. Jadi kita akan jumpa lagi untuk bab yang seterusnya. Okay.